Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pagi ni, pagi Jumaat. Alhamdulillah, kita akan bersama-sama dalam tafsir ringkas Al-Quran, insya-Allah. Pada pagi ni kita akan bersama-sama pada muka surat 452, insya-Allah 452, dan kita telah pun berada pada muka surat yang terakhir daripada surah Shaffat. Insya-Allah selepas daripada ni, esok hari insya-Allah, kalau tidak ada halangan, insya-Allah jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersama-sama dalam surah Shad pada pagi esok, pagi Sabtu 3 hari bulan September. InsyaAllah pagi ni kita masih lagi pada surah Shaffat, pada muka surat terakhir, muka surat 452, insyaAllah. Apa yang akan kita lihat pada muka surat ini pada hari ini ialah, yang pertamanya, Allah Subhanahu wa taala membantah lagi, menjawab lagi bagaimana apa yang dituduh oleh orang-orang musyrik ni. Dan Allah Ta'ala terus berdebat dengan mereka, memberikan hujah-hujah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping beberapa tasliyah daripada baginda Nabi, daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasliyah artinya ialah hiburan, artinya ialah sokongan, jaminan sokongan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemenangan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada orang-orang yang berdepan dengan masalah yang sama apabila mereka ini menyampaikan Islam, bila mereka ini menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran kepada manusia, dan kemungkinan, bukan kemungkinan lah, tapi maknanya pasti akan ada orang yang menolaknya. Jadi apakah sikap mereka? Apakah sikap orang-orang yang berdakwah? Apakah sikap-sikap orang yang menyampaikan Islam? Apakah sikap-sikap yang perlu diambil oleh mereka ini apabila mereka menghadapi situasi-situasi sebegini? InsyaAllah pada pagi ni kita akan bersama-sama, dan kemudian kita akan menutup bersama-sama, menutup surah ini, surah As-Saffat, insya-Allah pada pagi ini. Okey, kita akan sambung insya-Allah. Sebenarnya apa yang akan kita baca pada pagi ini adalah merupakan sambungan, penceritaannya sambungan daripada apa yang telah kita baca semalam sebelum daripada ini pada muka surat 451. Jadi kita lihat sikit secara ringkasnya apakah yang sebenarnya yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat 451, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahawa orang-orang musyrik ini, mereka ini telah mengatakan bahawa ada dua jenis, bagi mereka ada dua jenis sedangkan bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Malaikat tidak ada jenis, tak ada jenis maksudnya lelaki dan perempuan. Tetapi orang-orang musyrik ini di hadapan mereka ada lelaki dan perempuan. Jadi apa yang mereka buat ialah mereka mengatakan bahawa malaikat itu adalah pilihan Allah dan dia itu anak perempuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok kan, maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada mempunyai anak, daripada beranak, dan perlukan kepada semua-semua benda itu. Tetapi orang-orang musyrik ini, itulah di antara yang dikatakan oleh mereka, dan inilah sebenarnya difikir oleh manusia daripada dulu. Apabila mereka ni sesat, mereka akan mengatakan satu benda kepada Allah Subhanahu wa taala, terhadap Allah Subhanahu wa taala, dengan satu benda yang tidak logik, iaitu mempunyai anak, seolah-olah Tuhan ni seperti manusia. Itulah kesesatan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjawab tuduhan-tuduhan mereka tu, dan kemudian pada muka surat ini insya-Allah kita akan lihat insya-Allah pada muka surat 452 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakazzabuhu minta maaf. Malakum kaifa tahkumun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mulakan muka surat ini, Allah sebutkan di permulaan muka surat ni sebenarnya ialah ketetapan kita, yang bukan Allah Ta'ala yang meletakkan muka surat ni. Muka surat ni adalah tulisan manusia. Jangan ingat bahawa ini adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, malakum kaifa tahkumun. Perkataan malakum ni ialah satu benda yang nak menunjukkan kepada takjub. Malakum, ataupun nak menunjukkan kepada apalah, macam itulah dalam bahasa Melayu kan, apalah, macam ni ke mereka fikir, macam tu, malakum, apa ni awak ni, malakum. Bila kita ni terkejut sangat, kata macam ni dia boleh fikir, apalah manusia ni. Jadi Allah Ta'ala kata malakum kaifa tahkumun, macam mana kamu boleh buat ketetapan. Tahkum ni ialah
dari segi bahasanya kita kata menghukum, tapi bukan maknanya menghukum, tapi maksudnya menetapkan. Macam mana buat keputusan macam ni, macam mana mengatakan satu benda macam ni, malakum kaifa tahkumun, macam mana kamu boleh kata macam ni, afala tazakkarun, kamu tak nak ambil peringatan ke? Muhammad telah cakap kepada kamu macam-macam, Muhammad telah memberitahu kepada kamu macam-macam, Muhammad telah menjelaskan kamu tentang hari akhirat, tentang apa yang akan berlaku, tentang balasan terhadap orang-orang yang menentang kebenaran. Tapi kamu ni tetap juga tak nak ambil pengajaran. Jadi Allah Ta'ala sebut tentang afala tazakkarun, kamu tak nak ambil peringatan ke? Am lakum sultanun mubin. Kemudian Allah Ta'ala kata am lakum, ataupun ada bagi kamu sultan mubin. Sultan ni artinya ialah dalil. Sultan ni maknanya hujjah. Dalam Quran ada lebih daripada 30 kali perkataan sultan ni. Ada lebih daripada 30 kali. Ataupun kita kata ada setengah ulama kata 38 kali. 38 kali, yes. Sebab kadang-kadang dia bercampur kadang-kadang kan perkataan tu kan. Tetapi semua sekali ada 38 kali. Okey. Sultan ni makna apa? Sultan ni salatah maknanya. Salatah menguasai. Jadi ulama-ulama bahasa mengatakan perkataan sultan ni ada dua jenis. Ada dua jenis sultan. Yang pertama dipanggil sultanul hujjah. Yang kedua dipanggil sultanul qahri. Sultanul qahri. Sultanul hujjah ni ialah iaitu kita memberikan hujah. Meyakinkan. Berhujah. Jadi kekuatan hujah itu akhirnya akan dapat meyakinkan orang yang mendengar tu. Ini kekuatan hujah. Kekuatan hujah ni ialah pada akal. Pada hati. Menyebabkan seorang itu tunduk. Kerana apa? Kerana dia rasa memang betul lah apa yang disebut. Itu nama dia sultanul hujjah. Yang kedua, nama dia sultanul qahri. Sultanul qahri inilah sultan yang menggunakan kekuasaan. Jadi Al-Quran kalau ikutnya adalah sebagai sultan. Quran adalah sultan. Apa Quran sebagai sultan? Kerana dia meyakinkan. Dan yang keduanya, Quran juga telah memberi satu kepada manusia ini, kepada orang mukmin, iaitu kekuasaan. Kekuasaan iaitu apa? Apabila mereka ni telah berkuasa, maka jika sekiranya ada orang yang tidak boleh yakin, tak boleh terima dengan hujah-hujah tu, maka mereka akan dikenakan, sepatutnya akan dikenakan apa? Akan dikenakan al-qahri. Jadi apa yang kita gunakan perkataan sekarang ni iaitu sultan, memerintah, tu adalah perkataan yang kedua, iaitu menggunakan kekuasaan, menggunakan kuasa jika sekiranya mereka ni tidak boleh terima. Sultan yang pertama tu. Seterusnya ialah fa'tu bi kitabikum in kuntum shadiqin. Allah Ta'ala katakan fa'tu bi kitabikum, bawa datang apa? Kitabikum, kitab kamu. Mana dia kitab kamu? Yang apa ni? In kuntum shadiqin, kalau benar sangat kamu nak katakan bahawa yang tadi tu iaitu apa? Iaitu Allah ni mempunyai anak lah, Allah ni malaikat tu adalah anak perempuan dan sebagainya. Mana dia? Fa'tu bi kitabikum, bawa datang, tunjukkan in kuntum shadiqin. Tapi bila Allah Ta'ala tanya macam ni, tak ada pula. Ada ke mereka? Memang tak ada kan. Mereka ni berangan je, bercakap saja kan, tanpa dalil, tanpa hujah, tanpa sultan. Wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Tengok kan, apa lagi yang mereka kata? Mereka kata, ataupun apa yang mereka buat ialah mereka telah menjadikan bainahu, di antara Allah itu, wa bainal jinnah. Jinnah ini daripada perkataan jannah. Jannah ni artinya ialah satu benda yang menutup satu benda yang lain. Jadi sebab itulah dikatakan jin, sebab itulah dikatakan lahirnya perkataan junun, iaitu gila. Sebab apa? Sebab bila orang tu gila kan, orang tu kena penyakit gila, wa'alaikumsalam kan, kita bukan gila ni bukan satu masalah kan, tapi maknanya jika sekiranya terkena penyakit tu kan, Allah Ta'ala kenakan penyakit tu kepada manusia mungkin. Jadi junun tu ialah orang tu hilang akal, tertutup akal dia, tak boleh berfikir lagi. Itu junun. Jadi sebab itulah perkataan jannah. Saya nak ceritakan tentang perkataan jannah ni kan. Jannah alaihi lail, seperti dalam Quran sebutkan. Jannah ni maknanya menutup. Jadi junun iaitu seorang yang tertutup akalnya. Jin tu ialah orang yang tertutup, yang tak boleh dilihat. Maka begitu jugalah malaikat disebut di sini ya. Wa bainahu wa bainal jinnati. Di antara Allah dan di antara malaikat. Jinnah di sini maknanya malaikat bukan makna jin. Jadi orang-orang musyrik ni telah menjadikan antara Allah dan juga malaikat itu nasabah, ada hubungan. Nampak tak kan? Ada nasab lah, kita punya ada keturunan kan? Oh, dia ni keturunan ni, dia keturunan ni, nasab ni. Sedangkan jinnah tu iaitu malaikat itu diciptakan oleh Allah. Bukannya dia ni anak Allah. Kan jauh. Kan? Jadi walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdharun.
bahkan jin tu tahu, malaikat tu tahu bahawa mereka semua ni akan dikumpulkan, dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi amma yasifun. Allah Taala kata semua ni adalah benda-benda jahat, benda-benda tuduhan-tuduhan. Maha suci Allah daripada semua apa yang mereka sifat-sifatkan tu kan, kata-katakan tu kan, nyatakan macam ni, semua tu adalah bersih. Sebenarnya Allah Ta'ala bersih daripada itu semua. Illa ibadallahil mukhlasin. Disebutkan kat sini kemudiannya ialah hanya orang yang selamat daripada keadaan tu, keadaan yang bagaimana orang kafir tu, ialah orang-orang yang dipilih, iaitu orang-orang mukhlas, orang-orang yang bersih, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syirik, iaitu orang-orang yang beriman. Jadi bila sebut mukhlas ini, majoritinya ahli tafsir mengatakan ialah orang-orang yang beriman, kerana mereka itu telah dibersihkan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan daripada kekotoran-kekotoran dosa syirik yang berlaku tu. Kemudian fa innakum wama ta'budun, fa innakum wama ta'budun. Jadi Allah Taala sebut lagi kat sini, fa innakum wama ta'budun ni ialah maka dia katakan, maka kamu semua dan juga apa yang kamu sembah ni, ma antum alaihi bifatinin. Jadi ayat tu bersambung dengan ayat 161 dengan ayat 162 tu. Maksudnya macam ni kan, iaitu Allah Taala berkata, kamu dan juga apa yang kamu sembah tu, tak kiralah berhala kamu ke apa yang kamu sembah tu, kamu dan apa yang kamu sembah, iaitu orang kafir ni, ma antum alaihi bifatinin, kamu dan mereka semua tu kan, maka tidak boleh ke atas Allah itu fatin. Apa maksud fatin? Jadi fatin kat sini ialah artinya ifsad. Kalau ikut dalam bahasanya, ifsad ni maknanya merosakkan. Apa maksud merosakkan sini? Iaitu mudil, iaitu menyesatkan. Jadi artinya lah ayat ni lah, kamu dan juga berhala-berhala kamu dan apa yang kamu sembah, apa yang kamu patuh, apa yang kamu ikut, semua tu tidak akan boleh menyesatkan, memaksa manusia ni untuk menjadi sesat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wama fa innakum wama ta'buduna ma antum alaihi bifatinin. Alaihi Allah bifatinin, tak boleh menyesatkan, merosakkan manusia. Illa man huwa salal lil jahim. Kecuali orang yang memang nak masuk neraka. Allah Taala tetap masuk neraka macam ni kan. Jadi maknanya kan, dia tak boleh ada kekuasaan ni. Yang ada kuasa ni sebenarnya ialah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Jangan rasa biar ada kuasa. Wama minna illa lahu maqamun ma'lum. Jadi ini kata-kata siapa ni pula ni? Kata-kata sekarang ni, kata-kata kadang-kadang confuse kita katakan. Kata-kata ini kata-kata siapa? Tadi tu kata-kata orang kafir, sekarang ni kata-kata malaikat pula. Iaitu pada ayat sekarang ni, iaitu ayat 166 ni, minta maaf, ayat 164 ni ialah kata-kata malaikat. Apa kata malaikat? Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kami ni kan, kami ni dia kata, ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kami ni ada kedudukan yang tertentu. Apa maksud kedudukan tertentu? Ulama tafsir kata setiap daripada malaikat itu ada kerja-kerjanya yang tertentu. Dan kemudian Allah Ta'ala sebut apa? Wa inna lanahnu safun. Dan kami ni pula safun. Safun ni ialah berbaris-baris. Maksud berbaris ni, kalau kita kata soft tu ialah soft dalam masjid, soft tengah semayang tu kan. Tapi disebutkan kat sini, maksud di sini ialah safun, iaitu mereka ni bersedia untuk melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ni safun, wa inna lanahnu as-safun wa inna lanahnul musabbihun. Dan kemudian malaikat ni pula lah, dia ni musabbih. Jadi ada dua kan, satu musabbih, satu musabbah. Dua baris tu, baris atas dan baris bawah ni kan, dia akan memberi makna yang berbeza. Kalau musabbih maknanya orang yang bertasbih, musabbah ialah orang yang ditasbih. Jadi di sini kena jaga-jaga kan, iaitu bacanya ialah musabbih. Sebagaimana kita sebut sebelum daripada ni kan, membaca tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam. Kisah Nabi Yunus alaihi salam, dia ni adalah musabbih. Dia ni adalah daripada orang yang musabbih, iaitu orang banyak bertasbih. Dan malaikat-malaikat ni adalah musabbih. Dia kata kat sini kan. Kemudian wa in kanu la yaqulun law anna indana zikran minal awwalin. Kemudian ayat 167 kan. Ni orang musyrik pula kan. Orang musyrik pula berkata, wa in kanu la yaqulun. Mereka ini berkata pula kan. Berkata apa? Law anna indana zikran minal awwalin. Kalaulah dia kata ada pada sisi kami ini zikran minal awwalin. Jadi zikran dia kata kat sini, kata kalaulah ada benda yang sebut dalam kitab, disebutkan. Maknanya disebutkan apa? Disebutkan apa ni lah. Jadi nak cerita di sini ialah macam-macam alasan lagi. Mereka ni ada alasan lagi. Alasan apa? Alasan tidak mahu terima Muhammad ni. Jadi mereka kata tak ada sebut pun. Jadi law indana zikrun minal awwalin, orang dulu tak pernah cerita pun kepada kami. Tapi kalau cerita, adakah mereka beriman?
Tak juga sebagaimana yang disebut yang berlaku kepada orang-orang Yahudi kan. Tak juga kan. Jadi maknanya orang yang tak nak beriman tu tak beriman lah juga ni. Orang nak menolak ni akan carilah juga idea dia. Akan carilah alasan dia kan untuk menolak kebenaran. Jadi Allah Ta'ala kata sini, "Lakunna ibadallahi al-mukhlasin." Nescaya kami akan menjadi hamba Allah yang beriman, mukhlas tak kan? Fakafaru bih. Tapi mereka ni kafir. Fasawfa ya'lamun, mereka akan tahulah nanti apa yang akan terkena kepada mereka. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Jadi sekarang kita masuk pula kepada ayat, iaitu ayat yang memberi tasliyah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi penat menghadapi orang-orang kafir ni. Nabi penat menyampaikan dakwah. Berapa lama dah? Sangat-sangat lama Kalau kita kata di Mekah tu ialah 13 tahun ataupun 10 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pergi ke Taif. So 10 tahun, 13 tahun, masa yang sangat lama. Bukan sekejap semua kan. Kita semua kan tahu kan. Jadi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kat sini. Jadi Allah Taala terus menurunkan ayat Quran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi hiburan dengan macam-macam cara, dengan cerita dan sebagainya, untuk mengatakan bahawa wahai Muhammad wahai Muhammad, dia kata tak kisah apa yang berlaku, apa yang kamu hadapi ni tak apa. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin. Telah menjadi satu ketetapan. Sabaqat kalimatuna maknanya telah mendahului kalimah kami, artinya telah menjadi satu ketetapan, iaitu apa? Li'ibadinal mursalin, kepada hamba-hambaku yang diutuskan. Maknanya bukan kau seorang yang diutuskan wahai Muhammad, tapi sebelum daripada ni dah ramai orang yang diutuskan, iaitu rasul-rasul, innahum lahumul mansurun. Itu dia yang Allah Ta'ala nak beritahu kepada Nabi, iaitu telah menjadi sabaqat kalimatuna, satu benda yang telah tetap di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa? Bahawa orang-orang yang diutuskan ni lahumul mansurun. Innahum, orang-orang yang diutuskan ni of course lah rasul-rasul, tetapi kita sekarang ni, kalau kita ni meneruskan kerja Nabi, maka kita ni adalah sebagai seolah-olah orang yang membawa kebenaran itu kepada manusia. Walaupun kita ni bukan rasul, tetapi kita ni membuat kerja yang telah dilakukan oleh rasul-rasul, iaitu untuk menyampaikan Islam. Kalau kita tidak berdakwah, kalau kita tidak menyampaikan Islam, artinya kita ini tidak melaksanakan kerja yang dilakukan oleh para rasul. Walaupun kita ni bukan rasul, tapi kita tidak melaksanakan, sedangkan rasul-rasul telah tamat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa lagi yang akan menyampaikan Islam kepada manusia? Akan lahir dan kemudian yang elok jadi sesat, yang macam-macam kan. Siapa yang akan buat kerja ni? Kita lah kan. Jadi oleh kerana itu, maka kita ni akan termasuk dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin, iaitu apa kat sini? Iaitu innahum lahumul mansurun, kita akan ditolong. Jangan bimbang. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan kemudian tentera-tentera aku, Allah Ta'ala katakan tentera-tentera kami, jundana. Siapa tentera Allah? Takkanlah orang kafir tentera Allah. Takkan orang menyampaikan kesesatan itu ke tentera Allah. Orang yang menyampaikan kebenaran itulah tentera Allah. Orang yang pendakwah itulah tentera Allah. Nabi-nabi adalah orang-orang yang terdahulu yang telah memulakan perjalanan, dan kemudian orang yang datang selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat. Sebab tu ada hadis kata, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirin 'alal haqqi la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrullah. Akan tetap ada satu golongan yang akan meneruskan kerja ini, menzahirkan kebenaran. Tak akan dapat sesiapa pun yang akan dapat mengalahkan mereka ini sehinggalah datangnya hari kiamat. Jadi dalam hadis yang sahih ni, Allah Ta'ala dah beri Nabi SAW telah menceritakan satu benda yang akan berlaku sampai hari kiamat. Akan berlaku, iaitu apa? Akan ada golongan yang akan meneruskan kerja baginda Nabi SAW. Moga-moga kita ni akan menjadi sebahagian daripada golongan tersebut, dan Allah Ta'ala janji mereka ini mansurun, mereka akan ditolong, dan kita akan menjadi tentera Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Insya-Allah tentera Allah ni artinya apa? Iaitu orang membawa kebenaran lah kan, bukan mengangkat pedang, bukan. Tak semestinya kan, tetapi orang yang mempertahankan kebenaran. Orang yang nak bawa kebenaran kepada orang ramai, kepada masyarakat, kepada dunia. Itulah dia ghalib. Dia itulah ghalibun, yang akan menang. Fatawalla anhum hatta hin. Jadi kemudian Allah Taala kata, oleh kerana itu kan, kamu ni akan ditolong, jangan bimbang kan. Oleh kerana itu fatawalla anhum. Tawalla ni artinya berpaling. Tapi berpaling kat sini bukannya lari.
lari daripada manusia tu tidak, tetapi maksudnya ialah jangan hiraukan, jangan ambil hati, jangan ambil kira. Janganlah disebabkan mereka ni menentang Islam, menentang dakwah, menentang kebenaran, maka kita pun meninggalkan, berhenti daripada kerja. Jangan berhenti daripada kerja tu. Fatawalla anhum hatta hin, tapi berhenti, berpaling tu bukan maknanya stop sekejap tu bukan maknanya selama-lamanya, tak, hatta hin, sehingga satu ketika saja. Nanti bila kita keadaan dah tu, kita buat balik kan. Kita akan meneruskan kerja kepada mereka semula kan. Jangan ambil hati pada mereka. Wa absirhum fasawfa yubsirun. Kamu akan nampak, dia kata. Allah Taala kata, kamu nampak, tengoklah kata. Dan mereka juga akan tengok nanti. Tengok apa? Bala Allah Taala, kemenangan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang menyeru kepada kebenaran ni. Afa bi'adzabina yasta'jilun. Allah Ta'ala katakan, adakah dengan azab kami ni mereka ni nak cepat? Macam tak sabar Mana azab? Mereka tanya kan Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala sebutkan kat sini kan, afa bi'azabina yasta'jilun. Mereka ni nak dengan azab kami tu, mereka nak cepat azab kami. Mana tu yasta'jilun fa iza nazala bisahatihim fasa'a sabahul munzarin. Jadi Allah Ta'ala kata sini, dia kata fa iza nazala bisahatihim, apabila turun, nazala turun, bisahatihim. Sahah tu ialah, kalau ikutnya ialah lapangan, kawasan lapang, kita panggil sahah dalam bahasa Arab. Tapi orang Arab menggunakan perkataan sahah ni sebagaimana kata Syekh Sya'rawi dalam kitabnya. Dia kata sahah ini bila digunakan perkataan sahah adalah untuk menunjukkan kepada al-qaum, iaitu orang tu sendiri, bukannya padang mereka, bukan kawasan lapang. Macam ni kawasan lapang kan, kawasan lapang depan masjid kata kan. Bukan macam ni, tapi sahah tu ialah maknanya kaum itu sendiri. Jadi Allah Ta'ala sebut kat sini apabila azab tu turun kepada mereka, kepada kaum itu, maka fasa asbahul munzarin, maka pada ketika itu sebenarnya itulah yang paling buruk. Pagi yang paling buruk, maknanya siang hari yang paling buruk, hari yang paling buruk untuk mereka kan. Kalau kita sekarang ni, munzar itu ialah orang-orang yang diberi peringatan. Munzar, bukan munzir, munzar. Kalau munzir itu ya pemberi peringatan, kalau munzar itu orang yang diberi peringatan, itu maksudnya ialah kaum tu ialah munzar. Wa tawalla anhum hatta hin. Allah Ta'ala sebut lagi kan, tawalla anhum. Tak apa kan, jangan ambil kisah sangat. Jangan berhenti, tapi bukan ambil kisah teman, jangan berhenti daripada meneruskan kerja sehingga sampai satu masa sabar. Wa absir fasawfa yubsirun. Tengok kan, Allah Ta'ala ulang lagi, nampak tak perkataan benda yang sama kan. Absir, iaitu kamu kan tengok, tak apa, tengok nanti, dan mereka juga akan tengok nanti. Iaitu telah berlakulah di Badar sebagai contoh kan, di zaman Nabi SAW, di mana semua orang tu mati di Badar kan. Majoriti, bukan semua orang, majoriti daripada kepala yang penentang Nabi SAW semasa di Mekah tu mati semua semasa di Badar, iaitu 70 orang 70 orang yang mati di Badar, tentera musyrikin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allah Ta'ala tutup insya-Allah kan, dan surah Saffat ini kita akan tengok Allah Ta'ala kata, maha suci Allah, kerana mereka ni banyak menuduh Allah, mengatakan terhadap Allah satu benda yang tidak betul. Subhana rabbika, maha suci Tuhan engkau, rabbil izzati ni ialah sahibul izzah. Kata-kata ulama tafsir seperti Jalalain, dia kata sahibul izzah, iaitu yang mempunyai izzah. Maha suci Tuhan engkau yang mempunyai izzah, kemuliaan, amma yasifun, daripada apa yang mereka sifatkan. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan, kesejahteraan. Jangan bimbang, kamu adalah nabi-nabi, kamu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kamu nampak macam nak kena bunuh seperti Nabi Isa AS, tapi Allah Ta'ala selamatkan dia, Allah Ta'ala angkat dia ke langit. Jadi wassalamun alal mursalin, keselamatan, kesejahteraan untuk para mursal. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Setakat itu saja habis surah Saffat. InsyaAllah moga-moga kita yang hadir pada pagi ini dapat bersama-sama share, insyaAllah jangan lupa untuk share, ambil link Facebook ni, sesi ni, dan juga sesi-sesi yang lain sebelum daripada ni, tafsir-tafsir yang lain insyaAllah yang kita dah habis lebih kurang 100 lebih untuk recording ni. Dan sila share, hantar kepada kawan-kawan semua ataupun hantar link Facebook ini, dan mereka boleh tengoklah kan semua video-video yang ada di sini untuk tafsir setiap hari satu muka surat one day one page one day one page okey. Kita kata odop ke kan, sebutlah kan tapi alhamdulillah
kita menamatkan surah Saffat pagi ini. Jumpa lagi esok insya-Allah.